Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 4 April, saya Haji Hussein. Tajuk utama pagi ini: kelonggaran lakukan perjalanan melebihi radius 10 km untuk khidmat perubatan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Rakyat Malaysia diberi kelonggaran melakukan perjalanan melebihi radius 10 km dari kediaman masing-masing jika perlu mendapatkan khidmat perubatan di hospital yang berada di luar kawasan kediaman mereka. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber menjelaskan tidak ada sebab untuk menghalang mereka daripada mendapatkan keperluan itu walaupun Perintah Kawalan Pergerakan hanya membenarkan perjalanan dalam lingkungan radius berkenaan. Untuk melengkapkan Akta 342 menentukan bahawa ada radius 10 km secara umum, tetapi kita mempunyai beberapa kelonggaran yang perlu kita laksanakan, seperti mereka yang memerlukan rawatan, juga mereka yang memerlukan esensial keperluan esensial, serta mereka yang memerlukan untuk mendapatkan ubat-ubatan. Tidak ada satu sebab untuk menghalang mereka untuk pergi lebih jauh daripada 10 km sekiranya perkhidmatan kesihatan lebih daripada jumlah kilometer yang disebutkan. Beliau mengulas rungutan segelintir rakyat bahawa ada hospital dan kemudahan kesihatan yang terletak lebih 10 km radius dari kediaman mereka. Berdasarkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, rakyat Malaysia hanya boleh bergerak dalam lingkungan radius 10 km dari kediaman masing-masing ketika PKP meskipun untuk membeli makanan atau ubat. Kerajaan mengalu-alukan sesiapa sahaja termasuk agensi atau syarikat swasta untuk membantu membawa pulang rakyat Malaysia kembali ke tanah air. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, usaha berkenaan bagaimanapun perlu dimaklumkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan Jabatan Imigresen sebelum ia dilaksanakan. Jadi walaupun kita mengalung-alungkan semua terlibat, tetapi mesti ikut prosedur yang ditetapkan oleh kerajaan. Sebab kita tak mahu nanti bila sampai ke airport ada masalah dengan immigration dan sebagainya. Jadi makluman awal itu perlu. Tambah beliau, jika berjaya dibawa pulang nanti, mereka yang terlibat akan terus dibawa ke pusat kuarantin. Justru tegasnya, jika terdapat agensi yang mahu membantu, perlu segera menghubungi MKN. Kerajaan dalam pada itu memutuskan akan memberi bantuan ihsan kepada semua pelajar tajaan yang telah tamat pengajian dan masih belum pulang ke tanah air. Bantuan merangkumi sewa tempat tinggal serta biaya makan dan minum yang akan dihulurkan sehingga satu masa yang ditetapkan oleh penaja masing-masing. Ibu bapa tidak perlu bimbang. Ramai mengatakan anak mereka dah sepatutnya pulang, jadi keuangan mereka tidak mampu untuk membayar sewa rumah, untuk membeli makanan dan sebagainya. Maka kerajaan melalui penaja-penaja ini akan membantu mereka dari segi tempat tinggal dan juga makanan dan sebagainya. Semalam ada berita 138 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan dikesan positif COVID-19. Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah bagaimanapun menegaskan tiada kes berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari ward COVID-19 dan unit rawatan rapi ICU di fasiliti KKM. 58 kes iaitu 42% berkaitan dengan majlis perkahwinan yang dihadiri oleh individu yang mempunyai dan juga menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. 14 kes iaitu 10.1% berkaitan dengan pesakit severe acute respiratory infection dan kes bergejala ringan di mana mereka tidak tahu atau tidak memaklumkan status mereka. 2 kes daripada kumpulan ini tidak memaklumkan yang mereka telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling.
9 kes pula dari kontak dengan ahli keluarga yang positif COVID-19. 6 kes mempunyai sejarah melawat ke luar negara. Selain itu, 4 kes dari rakan yang positif, 3 kes berikutan pendedahan semasa aktiviti saringan di lapangan, manakala 2 lagi kes menghadiri perhimpunan di Sri Petaling. Baki 42 kes masih dalam siasatan. KKM dalam pada itu memuji langkah pemerkasaan komuniti yang dilakukan penduduk di rumah panjang dan perkampungan orang asli. Ia susulan tiada jangkitan virus terbabit dikesan dalam komuniti terbabit yang dikategorikan sebagai zon hijau. We also realise that we have green area. There's no cases at all. For example, longhouses, orang asli, perkampungan orang asli. So they themselves, the community empower themselves to take care of the longhouses as well as perkampungan orang asli. So that's actually been encouraged because they protect their area so that the outsiders, for example, those have high risk are not coming into their kampung. So this is something that we are looking into it seriously. For example, Jelas beliau, langkah tersebut juga boleh dilakukan oleh penduduk bandar menerusi jawatan kuasa di kondominium atau kawasan perumahan yang boleh melaksanakan saringan seperti mengambil suhu badan pengunjung luar. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan hampir separuh daripada kes positif COVID-19 di Selangor adalah di daerah Hulu Langat. Jumlah positif kes di daerah itu adalah 324 daripada 887 kes sehingga kini. Dalam kita tengok Selangor masih telah mencatatkan ataupun merekodkan jumlah yang tinggi. Salah satu punca ialah daripada sekolah-sekolah tahfiz dan juga sekolah-sekolah ataupun madrasah-madrasah yang mana jemaah tabligh pernah berhimpun di Sri Petaling. Jadi sekarang ni kalau contohnya kalau kita lihat di perkampungan Hulu Langat, jumlah kes positif Hulu Langat ialah 300 kes setakat ini. Kalau Selangor kita ada lebih kurang 600 kes lebih, separuh daripada kes tu datang pada Hulu Langat. Setakat ini, jumlah positif di Hulu Langat meningkat 13 kes menjadikan keseluruhannya 324 kes. Di kampung Sungai Lui pula, 210 kes direkodkan iaitu 25 daripadanya berkaitan dengan kluster Sri Petaling. 41 kes positif baru yang dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Muhriz UKM berkaitan dengan Madrasah Tahfiz di Hulu Langat. Okey doktor, thank you doktor. Dalam pada itu, hospital-hospital di Selangor walaupun sehingga kini cukup peralatan perubatan namun terus mengalu-alukan sumbangan daripada pihak swasta dan NGO. Terbaru, Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Klang menerima 10 katil berkualiti tinggi serta kelengkapan perubatan yang lain. Walaupun hanya bertindak sebagai hospital saringan untuk COVID-19, namun jumlah pesakit yang bukan dalam kalangan COVID-19 juga memerlukan perhatian khusus. Justru sumbangan syarikat korporat Ihsan Property melalui pengarahnya, Dato' Abdul Hamid PV, sedikit sebanyak membantu hospital ini untuk memberikan rawatan terbaik. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ihsan Property atas sumbangan sebanyak 10 unit katil yang akan ditempatkan khas ke ward yang menempatkan pesakit saringan COVID-19, dan harapan kami semoga dengan sumbangan ini kita dapat memerangi COVID-19 dan semoga wabak ini akan berakhir dengan segera. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta agensi-agensi di bawahnya turut berada di lapangan dan menghantar bantuan kepada semua yang memerlukan sepanjang tempoh PKP. Menurut menterinya, Datuk Seri Rina Harun, pihaknya telah menghantar bantuan dengan bantuan rela dan APM kepada mereka yang terjejas punca pendapatan dan terputus bekalan. Kita juga telah menghantar baku-baku makanan ini ke kawasan-kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat ataupun PKPD seperti di Sungai Lui, Simpang Renggam, Keluang dan Menara City One Kuala Lumpur. Jadi bagi fasa kedua, kita menghantar kepada golongan B40 di seluruh negara melalui rujukan pemimpin tempatan. Yang lebih utama, golongan B40
seramai 500,000 penerima elan bantuan bulanan JKM, telah kita pastikan bantuan mereka ini diawalkan 15 hari daripada tarikh sebenar, iaitu pada 25 Mac 2020 yang lalu dengan kos sebanyak RM150 juta. Dalam pada itu, petugas kementerian turut bertanggungjawab di 40 buah stesen kuarantin di seluruh negara, di mana salah satu merupakan premis kementerian sendiri, iaitu Institut Sosial Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima kunjungan hormat Duta Besar Jepun Hiroshi Oka dan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Andrew Golesky-Noski. Pertemuan diadakan di Pejabat Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putra, Putrajaya semalam. Hiroshi Oka menzahirkan sokongan kerajaan Jepun terhadap langkah-langkah yang diambil Malaysia dalam berdepan wabak COVID-19. Pertemuan turut menyentuh mengenai isu-isu hubungan dua hala. Turut serta dalam pertemuan itu, Hideto Nakajima dan Itani Tetsuya, iaitu penasihat kedutaan bagi politik dan ekonomi. Dalam pertemuan berasingan, Andrew Golesky-Noski pula memaklumkan Australia memantau secara dekat langkah-langkah diambil Malaysia bagi menangani COVID-19. Beliau turut berterima kasih atas bantuan yang dihulurkan Malaysia ketika negara itu berdepan krisis kebakaran hutan baru-baru ini. Delegasi turut disertai Kaunselor Nicola Campion dan Setiausaha kedua di Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Benjamin Palmer. 30 lagi pusat jualan barangan segar terkawal akan dibuka secara berperingkat di seluruh negara. Sehingga kini, kerajaan menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama sudah membuka 47 pusat jualan di beberapa negeri bagi mengurangkan kesakan di pasar basah sedia ada. Langkah itu juga sebagai satu usaha untuk membantu rakyat mendapatkan barangan makanan segar dan bermutu ketika PKP. Kita telah mula menggerakkan daripada sejak 2 hari bulan sehingga 5 hari bulan sebagai percubaan. Sekiranya ia betul-betul efektif, kita akan mempertingkatkan, meneruskan. Dan kita mahukan satu yang pertama sekali, rantaian pemasaran ini tidak ada gangguan. Kita mendapat kerjasama yang cukup erat daripada pihak penguasa yang memastikan supaya pembekal-pembekal, maknanya lori transport, akan diberikan laluan green lane bagi memastikan kita dapat menghantar barangan-barangan keperluan dalam masa yang telah ditetapkan. Beliau terdahulu meninjau pasar segar terkawal di Pejabat Fama Melaka di Air Keruh. Kerajaan sebelum ini mengumumkan Fama akan membuka pusat jualan barangan segar terkawal di 77 lokasi di seluruh negara. Kerajaan Negeri Sabah menerima 5,000 unit reagen atau bahan uji COVID-19 bagi kegunaan Jabatan Kesihatan Negeri menjalankan ujian pengesanan. Bekalan bernilai RM900,000 itu dibeli di Singapura oleh Kerajaan Negeri dengan kerjasama sebuah badan bukan kerajaan, NGO. Ia dihantar oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menggunakan pesawat khas Tentera Udara Diraja Malaysia. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Safar Untung berkata, dengan adanya bekalan alat berkenaan, ujian pengesanan COVID-19 ke atas sampel yang masih tertangguh dapat disegerakan. Untuk rekod, Sabah mempunyai kira-kira 3,000 sampel ujian pengesanan COVID-19 yang masih belum siap diproses dengan makmal menjalankan 700 atau 800 ujian setiap hari. Sabah turut menerima 200,000 topeng muka, 50,000 sarung tangan, 10,000 liter tercair pembasmi kuman dan keperluan lain untuk kegunaan makmal KKM. Polis Kontingen Sabah mengambil inisiatif memasang kemah penyembur cecair pembasmi kuman sanitizer tunnel di semua IPD termasuk di IPK Sabah di Kota Kinabalu. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Zaini Jas berkata, kira-kira RM70,000 akan dibelanjakan untuk membayar pembekal yang akan memasang kemah berkenaan di semua IPD dalam tempoh 3 hari. Saya mengambil kira keadaan dan peningkatan jumlah kes COVID-19 yang terus meningkat khususnya di Sabah, maka PM Kontingen Sabah telah mengambil beberapa pendekatan dan inisiatif. Salah satu yang kita akan perkenalkan pada hari ini ialah
desanitizer tunnel yang kita sama-sama dapat lihat di luar. Desanitizer tunnel yang mana kita telah mengenal pasti seorang pembekal yang dapat membekalkannya insyaAllah dalam tempoh berapa hari? 3 hari kita dapat, insyaAllah kita akan dapat supply di semua daerah di negeri Sabah, termasuk satu di IPK. Kemudahan itu bukan hanya untuk kegunaan warga polis, malah orang awam yang mempunyai urusan di IPD juga perlu melakukan pembasmian kuman. Ia bukti ketegasan pihak berkuasa memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kos kemah berkenaan adalah daripada peruntukan RM1 juta yang disumbangkan kerajaan negeri kepada agensi keselamatan di Sabah. Tabung Bencana dan Bantuan Sosial Negeri Perak mencatatkan kutipan terkumpul sebanyak RM11 juta. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, sebilangan wang juga sudah mula disalurkan untuk memerangi COVID-19. Total keseluruhan adalah lebih RM11 juta daripada agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat swasta. Duduk itu dah disalurkan? Telah pun disalurkan. Dan ada sebilangan yang telah pun juga kita belanjakan. Tambahnya, kerajaan negeri menerima sumbangan daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC dan badan korporat berjumlah RM3.06 juta. Penyumbang terbesar daripada Tenaga Nasional Berhad TNB dengan RM2 juta. Sumbangan itu bakal disalurkan sebagai bantuan sosial kepada orang ramai yang terkesan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Kepadatan penjara di Indonesia menimbulkan kebimbangan risiko tinggi penyebaran COVID-19 dalam kalangan banduan. Sebagai alternatif, Indonesia telah membebaskan kira-kira 18,000 banduan. Langkah itu dibuat sehari selepas kerajaan mengumumkan pembebasan lebih 30,000 banduan bagi mengelak risiko COVID-19 tersebar lebih cepat. Arahan merangkumi pesalah juvana dan tahanan dewasa yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 hukuman. Bagaimanapun, banduan diwajibkan menjalani kuarantin di rumah selepas dibebaskan. Di Singapura, semua sekolah akan ditutup sebulan mulai Rabu depan. Langkah itu selaras pengumuman Perdana Menteri Lee Hsien Loong semalam untuk melaksanakan pendekatan lebih tegas dalam memerangi wabak COVID-19. Pelajar semua peringkat termasuk di universiti dan sekolah pendidikan khas akan diminta menjalani pembelajaran di rumah. Semua prasekolah, tadika dan pusat jagaan pelajar juga akan ditutup namun masih memberi perkhidmatan terhad. Semua kelas dijadualkan bersambung semula pada 5 Mei depan. Namun kerajaan akan terus memantau rapat situasi semasa COVID-19 bagi melihat jika pendekatan itu perlu diteruskan. Langkah itu turut membabitkan pembatalan peperiksaan pertengahan tahun di semua sekolah, manakala peperiksaan peringkat nasional pula akan diteruskan mengikut jadual. Sementara itu, di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan perintah berkurung mandatori kepada individu berumur bawah 20 tahun bermula tengah malam tadi. Langkah terbaru itu sebagai usaha memperketat kawalan penularan wabak COVID-19. Langkah lain termasuk menghalang kenderaan masuk atau keluar dari 31 bandar seluruh Turki termasuk Ankara dan Istanbul untuk tempoh 15 hari. Juga memperketat arahan pemakaian topeng muka dan penjarakan sosial. Minggu depan, Parlimen akan mempertimbangkan untuk membebaskan 90,000 banduan di penjara yang padat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan laporan sukan. Selepas memutuskan untuk membuat penundaan bagi penganjuran Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2020 di Johor, satu mesyuarat khas telah diadakan di Majlis Sukan Negara MSN semalam bagi membincangkan tarikh baru Tamasya. Dan hasil daripada perbincangan semalam akan dipanjangkan dan dikemukakan kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Riza American Nain American bagi membuat keputusan akhir. Mesyuarat diadakan di Majlis Sukan Negara MSN dipimpin Ketua Pengarah Datuk Ahmad Syapawi Ismail menerusi video atas talian bersama Sekretariat SUKMA Johor.
Fokus utama sudah pastilah membincangkan tarikh baru bagi penganjuran Tamasya Sukma selepas tarikh asal 11 hingga 19 Julai terpaksa ditunda akibat pandemik COVID-19. Tidak dikongsikan pilihan-pilihan yang dibuat dengan beberapa tarikh diperbincangkan secara mendalam berdasarkan aspek penganjuran, teknikal dan pemasaran negeri sebelum sebarang keputusan dibuat. Hasil perbincangan berkenaan kemudiannya akan dibawa ke mesyuarat atas talian bersama semua pengerusi Majlis Sukan Negeri minggu depan sebelum cadangan terakhir diserahkan kepada Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Sebelum ini, Datuk Seri Rizal mengumumkan penundaan penganjuran Sukma 2020 atas faktor keselamatan dan kesihatan berikutan ancaman COVID-19. Institut Sukan Negara ISN jelas tidak melihat faktor umur akan menjejaskan prestasi atlet-atlet negara. Ia selepas keputusan Majlis Olimpik Antarabangsa IOC dan penganjur Jepun mengumumkan tarikh baru Tamasya Sukan Olimpik akan dilangsungkan pada bulan Julai 2021. Tambah ISN, tempoh setahun yang dimiliki memberi ruang untuk perancangan program baru dengan latihan mengikut age factor akan diguna pakai. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli, statistik terdahulu bakal menyaksikan 8 atlet negara akan berusia 30 tahun dan ke atas pada 2021. Ia merangkumi 4 jenis sukan iaitu basikal, terjun, memanah dan badminton. Pendekatan yang kita laksanakan adalah untuk melihat kepada training age factor. Training age factor di mana atlet-atlet yang berada dalam lingkungan ilmu begini, kita perlu buat adaptasi yang tertentu terhadap latihan mereka, fisiologi mereka pastinya, dan juga kematangan mereka secara psikologi yang akan kita lihat berkadar langsung ataupun terus dengan umur je lah. Namun perkara-perkara ini juga kita akan bergantung kepada jenis sukan dan pastinya perancangan priorisasi yang berkesan dan holistik kita akan buat selepas ini. Menerusi senarai 11 atlet negara yang sudah meraih tiket kelayakan, atlet terjun Leong Mun Yi dilihat sebagai atlet paling berusia negara akan berumur 37 tahun depan. Namun dengan kesungguhan yang ditunjukkan, selain prestasi cemerlang rakan penerjun Pandai Lela Rinong, Faizal menjangkakan Mun Yi akan tampil dengan aksi terbaik. Dan paling menjadi tumpuan nanti semestinya kelibat pakar pecut berbasikal negara Azizul Hasni Awang yang akan menjangkau usia 33 tahun pada 2021. Bagaimanapun dengan sasaran Azizul untuk turut beraksi pada Tamasya Sukan Olimpik 2024 di Paris, keyakinan tinggi disuarakan faktor umur bukan penghalang. Ketika ini ISN sedang dalam proses mengumpul maklumat sebelum program baru dapat direncana menuju ke Tamasya Olimpik Julai tahun depan. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan ataupun masalah yang ingin disuarakan sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Saya Adin Husin. Assalamualaikum dan salam hormat.